kita pindah, mencadangkan pindaan. Bukan kita cakap pasal dasar. Ni banyak pada yang berhormat menyentuh pasal dasar. Kemudian semua yang berhormat bercakap tajuk yang sama. Padang Serai bercakap daripada awal sampai habis. Lepas tu orang lain pun bercakap tafsiran masing-masing. Di kalangan yang berhormat pun tafsiran berbeza. Jadi walaupun untuk menyenangkan hati semua pihak, saya akan memberi jawapan juga. Terutamanya bagi perkara-perkara yang berhormat memikirkan benda ini tak logik, tak perlu, saya beritahu keperluan dan maknanya bagi tiap-tiap satu. Sekarang saya pergi kepada Kuching. Kuching perkara 3 dengan 4. Bandar Kuching. Bandar Kuching. Meow. Oleh kerana apa yang berhormat timbulkan itu telah ditimbulkan bersama dengan yang berhormat lain, saya akan jawab sepanjang perjalanan nanti ya. Tapi saya nak beritahu yang berhormat, pengurusi bersama untuk Eskom ialah Ketua Menteri Sabah. Yang berhormat, dan kita tahu bahawa pengurusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri ialah Ketua Menteri Sarawak dan Sabah. Yang berhormat, nak rangkulkan ahli-ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak tak boleh. Kami yang Barisan Nasional, kami bersama. Kawan yang hormat, cara DAP, tak boleh rangkumkan Sabah dengan Sarawak seolahnya bersama dengan yang berhormat. Mereka tak bersetuju. Kami Sabah dan Sarawak barisan lah. DAP. Macam yang berhormat dijangka akan mengambil alih jadi Setiausaha Agung nanti. Tapi yang berhormat kena lawan lagi dengan bagan di hadapan sana. Saya tidak minta penjelasan. Okey. Sekarang ni membership of the council. Okay. Mana ada sebut ketua menteri. Yang tak ada membership of the council. You look at that. Fasal 6. Ya. Membership of the council. All the federal minister. Yang Muhammad Secretary General. Yang Muhammad ikut peraturan. Kalau saya minta penjelasan. Yang Muhammad menteri tidak yang menteri ada benar. Saya minta penjelasan. No problem. We are friends. But as far as it come to Sarawak's right. Okey, akan sampai masanya. Saya akan sebut. I like the BNMPs here. Pengurusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri ialah Ketua Menteri Sabah dan juga Sarawak. Setiausahanya ialah Setiausaha Keselamatan Negeri bagi tiap-tiap negeri. Yang berhormat, mereka mempunyai kuasa yang besar dalam bidang keselamatan di tiap-tiap negeri. Jadi saya nak beritahu secara umum, walaupun tidak disebut dengan nyata di sini, tetapi itulah kuasa yang ada. Sekarang saya nak beritahu apa yang telah ditebutkan oleh para mesra ya. Menteri. Jadi sekejap. Bila saya habis nanti saya bagi. Pada masa sekarang saya nak menjawab, saya tidak mau tengok di hadapan ya. Maksud keselamatan ataupun saya tidak sebut perkara-perkara sebab yang berhormat cakap hampir semua perkara, tapi saya nak bagi penjelasan tentang makna ya. Jadi di sini kita ada menggunakan perkataan orang, perkara atau benda sebagaimana peruntukan dalam pasal 18.1 Rang Undang-Undang tersebut. Orang ini bermakna mana-mana orang atau sekumpulan orang, termasuklah pertubuhan. Perkara, sesuatu yang tidak ketara, intangible, seperti wabak, serangan cyber, perasaan tidak sihat seperti sentimen perkauman yang melampau. Kemudian benda, sesuatu yang ketara, tangible, seperti binatang ataupun senjata biologi. Kita ada yang berhormat, kalau kita tulis benda tu, takkan kita sampai ke tahap yang begitu teruk seolah yang berhormat lebih pandai daripada kami. Kita ada pakar undang yang sama hebat, malah nak kira-kira kita lebih hebat daripada ahli yang berhormat yang peguam-peguam biasa saja. Yang mak tak boleh menilai ke tahap begitu rupa seolah perkataan yang kita guna itu perkataan yang tidak bermakna. Ada yang bermakna. Saya habis yang bermakna sebab yang bermakna di antara yang paling bercakap banyak. Kemudian section 18.1 berkenaan dengan any person hanya untuk satu orang saja. Yang berhormat, mengikut section 4.3 Akta Tafsiran 1948-1967 menyatakan seperti berikut. Words and expressions in the singular include the plural, and words and expression in plural include the singular. Yang hormat, jangan yang hormat kata yang hormat boleh cakap semua orang terpesona. Tidak.
Di undang-undang ni dibuat dengan begitu terperinci. Yang amat, cuba lihat tafsiran Akta Tafsiran 1948-67. Ya, kalau you dah berkopi, saya boleh bagi dengan izin. Yang amat tengok tu. Perkataan singular itu ialah juga dirujuk kepada plural, dan perkataan plural itu dirujuk kepada singular. Okey, Yang Muhammad, ya. Kemudian perkataan-perkataan lain yang Yang Muhammad sebut tentang temporary possession, bermakna tanah atau bangunan itu diambil milikkan sementara dan bukannya secara kekal. Jadi Yang Muhammad, kita perkataan sementara ini, jika temporary possession dibuat, pampasan akan dibayar di bawah Seksyen 32 dalam keadaan kawasan keselamatan diancam secara serius. Jadi temporary possession ini perlu diadakan, perlu ada sifat yang lebih ada sifat flexibility bagi membolehkan tindakan menangani ancaman tersebut diambil dengan berkesan tanpa had kepada tempoh tersebut. Yang Muhammad, ini adalah kawasan keselamatan. Kena ingat tu, kita mendapat ancaman. Jadi kalau sekiranya kita tidak bagi detail tentang perkara-perkara ini, kita anggap ini adalah perkara biasa. Perkara biasa di dalam kawasan keselamatan, perkara biasa. Tetapi dalam kawasan keselamatan banyak perkara-perkara yang luar biasa boleh berlaku. Yang Muhammad, sekarang ni saya pergi satu-satu ya. Kemudian Yang Muhammad menyebut tadi tentang tentang, dan ini disebut oleh Yang Muhammad daripada Bagan, iaitu berhubung dengan 3.2 pihak berkuasa. Keselamatan ialah hak kerajaan pusat. Sebelum tu ada benda lain. Okey, sekejap lagi saya habis. Sebab saya bimbang, saya temis. Menteri habis terus duduk. Okey. Sekian terima kasih ya. Boleh. Okey. Di sini 3.2 di sini disebut bahawa pihak berkuasa pusat. Yang Muhammad, keselamatan hak kerajaan pusat. Jadi kita sebutlah pihak berkuasa pusat. Kemudian perkara 4A, kestabilan sosioekonomi perpaduan negara patut dibatalkan kerana dia terlampau terbuka. Yang ni masalah kita Yang Muhammad. Kita sedang hadapi masalah ni, dan kita masuk perkataan sosiopolitik perpaduan negara dan sebagainya. Dan saya telah terangkan tentang perkataan singular dan juga plural tadi. Kemudian tentang apa yang PM fikir, perkara 5. Sekarang PM dia fikir apa pun, dia ada perkara 18.1 tadi, bahawa majlis akan menasihat Perdana Menteri. Kemudian siapakah mystery man? Yang Muhammad, ini negara berdaulat. Takkan segitu bodoh kita nak lantik orang yang tidak ada pengalaman tentang keselamatan. Tak mungkin Yang Muhammad. Janganlah sebut mystery man tu, kita menghantui pemikiran kita tentang buruk wasangka. Allah berfirmanlah Quran, auzubillahi minasyaitanirrajim. Tuan-tuan pas dalam bagi tahu makna, ya ayyuhallazina amanu intanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun wala tajassasu. Wahai orang beriman, jangan kamu buruk sangka dan jangan kamu mengintai keburukan orang lain. Jadi saya nak beritahu bahawa saya berpegang kepada prinsip tersebut. Tidak ada perkataan mystery man. No, Yang Muhammad, kita akan pilih orang-orang yang sewajarnya layak untuk memimpin kawasan operasi tersebut. Pada masa sekarang Datuk Rashid 2-star polis menjadi ketua operasi di kawasan Eskom. Kemudian yang lain-lain tu kita ambil ingatan tentang Yang Muhammad telah sebutkan. Sekarang saya pergi kepada Yang Muhammad Kuala Kangsar. Menteri. Boleh minta Menteri. Bagi saya. Ya, yang mana satu Yang Muhammad Menteri? Yang mana satu? Menteri sini. Ya. Padang Serang. Satu last one. Ya. Jangan dah 10.30 Menteri berujuk kepada 18.1 tadi. Ya, Interpretation Act menyatakan bahawa singular itu plural. Tetapi kalau di sini perkataan singular digunakan, bermakna ia adalah singular dan plural menurut Interpretation Act. Bermakna singular pun ada. Bermakna apa yang saya berhujah tadi betul. Kalau satu orang pun Seksyen pasal 18.1 ni akan beroperasi.
Faham Menteri? Maknanya Interpretation Act kena baca sekali dengan ni, person. Sebab itu kalau kita tengok 149 menyatakan persons, bukan person. Itu jawapannya bagi Interpretation Act. Saya harap Menteri dapat menerima penjelasan itu dan membuat pindaan yang perlu. Dan juga mengenai isu socio-political itu tidak dijawab. Bagaimana ia begitu luas takrifannya, tetapi kita masih belum dengar penjelasan daripada Menteri mengenai isu socio-political dan sebagainya. Mengenai qualification mystery man itu, ya, Menteri telah menjawab kepada saya, memberi saya assurance bahawa ia adalah seorang yang mempunyai kualifikasi baik dan sebagainya. Tetapi Menteri, akhirnya apa-apa qualification itu mesti tertulis dalam undang-undang. Kalau tidak, kalau kita dapat menteri yang lain yang tak sebaik ini, apa yang akan berlaku? Kalau kita dapat menteri yang akan menyalahgunakan kuasa, kalau tak tertulis di undang-undang, habis. Semuanya mesti tertulis. Satu lagi saya nak sebut, Menteri juga tadi memberi penerangan mengenai apakah person, matter dan thing. Tetapi kalau kita pergi kepada section 2, pasal 2 itu interpretation, tak ada definisi person, matter dan thing di dalam section 2. Itu pun perlu dimasukkan. Saya tak tahu dari mana Menteri membaca tadi, tetapi tidak ada di dalam interpretation section. Ya. Menteri sikit saja. Okay. Menteri, saya sambung sikit. 18.1. Boleh. 18 juga. Sikit je. Boleh tak speaker? Boleh. Saya terpulang pada Yang Menteri, tapi saya ada kuasa juga untuk menghadkan kuasa. Ya. 18. Okey. Sekarang ni Yang Berhormat, Menteri. perkataan tentang singular dengan plural tadi, satu orang person or Ya, persons Yang Berhormat ni, layan dia, sila Yang duduk. Berhormat, saya nak sebut di sini bahawa apa yang tertulis itu, itulah tertulis. Contohnya macam Jamalul Kiram, dialah seorang. Kalau Nurul Izzah, dialah seorang sebagai contoh. Jadi kalau sekiranya Bagan Serai lah seorang. Mana tahu satu hari Bagan Serai ambil sesuatu benda yang berbahaya dan melakukan ancaman keselamatan. Jadi ini undang-undang ni memberi penjelasan yang terang, seorang ke beberapa orang. Jadi cukup dekat itu Yang Berhormat. Saya nak sambung sikit, Menteri. Yang Berhormat, yang lain kita ambil kenyataan. Sekarang ni Menteri, saya pergi kepada Yang Berhormat Kuala Kangsar. Menteri, ada Perkara benda saya nak sampaikan. 18. Yang Berhormat telah menyebut tentang perkara 18.1, Nah, 18.1 iaitu tentang ni. apa yang berlaku di United Kingdom. Terima kasih Yang Berhormat. Di malam ni saya akan balik untuk menonton BBC dan melihat apa yang telah berlaku di sana. Jadi kita lihat kawan-kawan kita di sana nampaknya prihatin tentang masalah keselamatan negara dan dunia. Ya, mereka bukan saja putus tentang keselamatan di negara mereka, tapi di dunia. Kita takat keselamatan negara Malaysia saja. Jadi kita tidaklah menggunakan kuasa yang luar biasa seperti yang ada kepada mereka. Jadi Amerika, kita nak puji tadi, Amerika ataupun United Kingdom, dia melanggar negeri orang, masuk ke negeri orang. Kita kat sini ya, jaga kat kawasan apa tu diancam oleh Sulu dan juga lain-lain lagi. Kemudian beruas apa tu, Sehingga Yang Menteri, yang ahli yang tiada dalam dewan tak perlulah sentuh. beruas tidak dalam dewan, okey. Kemudian Datuk Seri kemudian Pengerusi. Kola Cry Datuk Seri. Saya yang Datuk pertama Seri saya nak Pengerusi. jawab yang Bagan tu, sebab Bagan ni kawan saya. Tapi walaupun dia keluar, tapi saya akan jawab juga sebab apa? Dia pun mari saya sekala, dia ketua menteri dan juga ahli parlimen. Dia ni makan seorang, kalau bagi seorang satu lagi bagus. Orang lain dia lagi orang lain. Okey. Berhubung perkara yang telah ditimbulkan oleh apa tu Kola Cry tadi tentang PM menasihati PM. Yang Berhormat, ini majlis, sama ada PM adalah majlis ataupun PM ada dalam majlis, dia pengurusi majlis menasihat dia. Jadi macam saya dulu menteri besar, saya ada Exco menasihat saya tapi saya pengurusi kepada Exco. Demikian juga Perdana Menteri, dia jemaah menteri menasihat dia dan dia pengurusi kepada jemaah menteri. Apa masalah? Tidak ada masalah, dia pengurusi kepada majlis tersebut, tapi majlis itu mempunyai kuasa untuk menasihatinya. Macam DAP tak tahulah, mungkin tidak ada kuasa, mungkin kuasa mutlak kepada
Menteri kepada Beras orang sampai. ya. Kemudian batu Menteri Beras Batu. masuk Dewan. batu tadi saya dah jawab iaitu Beras. ya Beras. beras ya. Kuasa yang Muhammad menyebut benda tu, saya memang semalam ni saya nak beritahu dan juga sampai hari ni saya pergi section demi section dengan Peguam Negara dan dia telah memberi jawapan kenapa dia buat perkara-perkara ini. Jadi yang Muhammad telah menyebut bahawa perkara 5, perkara 13 yang kuasa MKN lebih dari kabinet dan kerajaan negeri. Yang Muhammad, ini keselamatan. Yang Muhammad, keselamatan ni. Hari itu baru ni ada yang Muhammad di sini menyebut bahawa rumah dia kena 3 kali dah diancam keselamatan dengan pisau diletakkan di leher. Siapa dia? Yang Muhammad ke? Salah seorang di sini. Saya nak tunjukkan bahawa keselamatan ini kita berkorban berkorban nyawa untuk mempertahankan keselamatan. Yang Muhammad kena beri sokongan kepada undang-undang ini untuk memberi perlindungan kepada anggota keselamatan dan juga orang awam. Yang Muhammad, mereka menyabung nyawa. Yang Muhammad duduk sini. Cuma yang Muhammad, kalau Yang Muhammad suruh tarik balik dalam keadaan ancaman keselamatan berlaku, apa akan jadi? Kita kena kita rasional lah dengan izin supaya anggota keselamatan diberi perlindungan dan orang awam diberi perlindungan. Yang Muhammad ada di sini. Ini yang berlaku sekarang ni di Sabah. Jenayah biasa. Dan yang Kita Muhammad pernah ada pergi tak kawasan Eskom? Pernah pergi tak? tak dijemput. Tak dijemput, okey. Tak boleh Jadi pergi. bermakna Tak boleh masuk. Jadi ini bermakna yang Bukan. Muhammad bagi pandangan secara angan-angan. Mungkin juga Padang Serai pun tak nak Bukan pergi kalau kawasan dijemput saya Eskom. pergi, tapi- satu hari saya akan bawa juga. Tapi saya akan bawa si putih dululah untuk melihat kawasan ini. Dan kita tengok sendiri bahawa kawasan ini memerlukan perlindungan. Tapi si putih ni cerdik, masa banjir dia pergi dulu pada saya. Lepas tu dia tak mampu bagi kelulusan apa, saya yang pergi kemudian tu untuk bagi kelulusan membina jambatan. Tapi saya nak beritahu yang Muhammad, kita kena jangan fikir bahawa tekanan daripada pengamal undang-undang di Kuala Lumpur ni, kita kena fikir di sana yang Muhammad. Kita sedang menghadapi ancaman keselamatan. Jarak kita dengan Filipin cuma 15 minit. Yang Muhammad, mereka boleh masuk pada bila-bila masa. Bayangkan kalau polis masa tu askar dia tengah menjaga, kita kena ada warrant tangkap. Dia akan telefon, kita nak warrant tangkap. Jadi sama ada urusan warrant itu, dia orang dah lari. Yang Muhammad, semua orang kena bersiap siaga. Saya setuju dengan Menteri. Berilah mereka undang-undang yang boleh bagi perlindungan dan juga kuasa untuk melaksanakan Kalau keselamatan. dalam keadaan sedemikian, patut mengubah undang-undang di bawah 149. Dalam keadaan keadaan keselamatan, saya setuju. Kita tapi ubah undang-undang di bawah 149, bukan di bawah perkara 76. 741. 149 di bawah perluasan bersyukuran. 149 dengan 50 yang Muhammad. Ini ialah yang melibatkan darurat. Ya. Saya bercakap hari ini adalah 74/1. Ya Muhammad. Seperti yang Sepang menganggap bahawa semua undang-undang 74/1. Ini ialah sebahagian daripada undang-undang. Okey yang Muhammad, terima kasih. Batu. Okey. Tak boleh sebab ini jawatan kuasa. Nanti saya ada nampak lekeh pula yang Muhammad. Jadi walaupun kita tengah bertahan mata, esok saya ada kabinet lagi teruk. Tapi oleh kerana ini jawatan kuasa, saya akan melawat. Sabar, ni berlagu kawan-kawan kacau Yang Muhammad telah menyamakan undang-undang kita seperti Burma dan juga Thailand. Yang Muhammad, kita kena lihat ancaman keselamatan yang kita hadapi. Dan kita bukan buat di seluruh negara yang Muhammad, khusus kepada kawasan Menteri, keselamatan. itu bukan soalan saya. Boleh. Jadi mungkin Burma dengan Thailand. Menteri tak jawab soalan saya. Burma dengan Boleh saya Thailand, jelas seluruh soalan negara. saya. Tapi Bukan. kita khusus kepada kawasan keselamatan. Okey. Sekarang ni Bagan Menteri menyebut tentang tidak jawab tentang Sunset Cross. Tentang Menteri Pemilihan Dewan. Kemudian oleh kerana Bagan Menteri, dengan soalan Dewan, saya tak dijawab. Akhir sekali. soalan saya bahagian 7 tu tak dijawab. Okey, bahagian 7 kata apa yang Muhammad? Majlis keselamatan yang sedia ada. Ya. Di mana ini dan saya sebut tentang setiausaha majlis dan pengarah operasi. Kalau menteri tadi jaminkan orang yang berkualiti boleh masuk. Sekarang menteri dengan wujudnya MKN yang baru ni,
Menteri sendiri yang layak pun tak masuk. Apalah lagi kita harapkan orang yang layak boleh masuk. Dan fungsi yang sedia ada banyak di bawah kementerian menteri, tetapi selepas kecualian ini, menteri abolish your own function. Ya. Tapi saya akan berada di parlimen ni Yang Muhammad Ni Yang Muhammad rajuk 7 salah tu. Cuma yang baca 7 itu majlis dalam mengadakan mesyuaratnya seberapa kerak yang perlu. Bukan kuasa seusaha. Yang ni kena mesyuarat. Yang Muhammad baca silap tu, cuba tengok. Bahagian 7 yang Majlis Keselamatan Perkara yang apa? sedia ada akan diambil alih oleh fungsi yang baru. Maksud saya ialah Majlis Keselamatan Negara yang sedia ada di bawah menteri sekarang. Okey, very good. Tapi selepas ini menteri hilang kuasa, dan apakah fungsi-fungsi yang sedia ada diambil alih, tetapi dari segi fungsi yang ada ini the nature is quite different. Okey, saya bagi penerangan Yang Muhammad. Terima kasih. Yang Muhammad sebut ni adalah 431 ya, 431. Bahagian 7 431. Yang Muhammad, sebelum ni kita ada arahan MKN, arahan Majlis Keselamatan Negara 24 semuanya. Dan saya ni sendiri yang menjaga pengurusan bencana. Jangan sebut. Siapa sebut bencana sekali lagi, saya berdoa semoga itu Allah SWT baik kat Yang Muhammad balik. Saya menguruskan bencana. Pengurusan bencana. Ya. Yang Muhammad, semua arahan 24 arahan yang ada ini tidak ditarik balik. Berkuat kuasa. Jadi 431 ini menceritakan bahawa walaupun kita memperkenalkan rang undang-undang ini, tetapi arahan MKN yang ada sebelum ini diteruskan. Okey, tidak ada pembatalan. Selalunya kita bila berlaku satu masa kita memperkenalkan Majlis Keselamatan Negara 1971 Yang Berhormat, kita telah masukkan undang-undang darurat. Tapi sekarang ni kita ganti dengan Majlis Keselamatan Negara. Tapi sekarang ni kita ada rang undang-undang Majlis Keselamatan Negara, tapi tidak membatalkan arahan administratif dengan izin Majlis Keselamatan Negara, ya. Kemudian kenapa tak disebut sini? Ya? Tak disebut langsung. Mana kita tahu bila selepas 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun kita tak ingat lagi arahan apa? Okey, Yang Muhammad saya baca, Yang Muhammad sudah pasti mungkin rabun sikit dah malam 43.2 Yang Muhammad, apa-apa arahan, perintah atau keputusan yang dibuat oleh Majlis Keselamatan Negara yang sedia ada dengan berkuat kuasa dan berkuat kuasa sebaik sebelum permulaan kuat kuasa akta ini, hendaklah apabila akta ini mula diperkuat kuasa setakat yang ia selaras dengan ahli akta ini terus berkuat kuasa hingga ia dibatalkan oleh majlis. Yang Muhammad, kalau dibatalkan tak ada lagi lah. Kalau dia dibatalkan dia tak ada lagi. Kalau majlis kalau sekiranya majlis batalkan, terbatal lah. Apa nak kita nak kata lagi? Kalau majlis nak batalkan arahan 20 yang saya sekarang menjadi menjadi timbalan pengusinya bos saya timbalan Perdana Menteri. Kalau tersilap bahaya ya. Dia berterusan, tapi kalau mereka mansuhkan maka termansuhlah dia. Sekarang ni kita ada agensi pengurusan bencana negara. Bila semua orang minta buat undang-undang darurat, kita buat agensi khas iaitu untuk menguruskan bencana. Sekarang ni akhir sekali tumpat. Kata yang betul tumpat. Sebab sekali kita ada undang-undang angkatan tentera yang harus kita lulus bersama. Tumpat menyebut tadi, kalau ikut bahasa tumpat ni saya hampir terpesona ni. Tapi sebab saya ni orang barisan yang tegar, sukar untuk ya. Boleh saya tanya sikit soalan? Ini soalan saya tidak faham ni. Memerlukan jawapan dari Menteri. Perkataan nak rujuk pada fasa apa? Tak, saya minta penjelasan soal yang ditimbulkan oleh Batu tadi. Bolehkah Majlis Keselamatan ini mengambil tindakan kepada seseorang yang memberuah keselamatan negara kita? Adakah undang-undang dalam rang undang-undang ini yang membolehkan yang orang tengah ni yang beruah ini? Boleh tak? Seperti apa yang berlaku pada bulan September yang dengan Jasal Kiram ni. Yang berhormat, sudah termaktub dalam undang ni yang dipetikai oleh Bagan Serai tadi, iaitu bila kita mengesyaki saja kita boleh buat tanggapan ya. Tapi tumpat ni
Tumpak pandai dia cuba mengikat saya. Dia kata bayangkan menteri yang telah berkorban dan menjual maruahnya. Yang Muhammad pusing sikit lah, tapi sebenarnya saya memahaminya. Tapi saya nak beritahu Yang Muhammad, ahli majlis itu yang ada, yang telah disebutkan. Tetapi perkara 10, yang tengok perkara 10. Perkara 10, bahkan saya tengok perkara 10. Cuba tengok, majlis boleh menjemput sesiapa saja, termasuklah menteri yang menjaga maritim ataupun pihak maritim sendiri. Dalam tafsiran keselamatan dia sebut perkataan maritim, tapi maritim tak termasuk dalam ahli majlis. Tetapi majlis boleh menjemput, dan seringkali majlis akan terus menjemput. Ingat, ini tidak ada masalah. Jadi walaupun tidak dimasukkan dalam senarai ini, tetapi majlis boleh menjemput mana-mana orang termasuk menteri untuk menyertai majlis bagi sesuatu perkara yang khusus. Untuk Yang Berhormat, benda ini tidak ada tapi masalah lagi. jelas sikit boleh. Datuk Pengurusi Yang Berhormat Menteri lain kenapa itu. tak masuk Gubernur Bank Negara? Majlis boleh menjemput Gubernur Bank Negara. Yang Menteri. Apa peranan Menteri? Kalau kita hadir mesyuarat agung, perhimpunan agung dan tak boleh bercakap, kita timbalan presiden, lain statusnya. Begitu juga di sini. Kalau kita hanya hadir dan tak ada kedudukan Yang Berhormat Menteri, jadi kena pastikan ada kedudukan yang jelas dan boleh bercakap atas kapasiti yang jelas. Bukan sekadar hadir dan nak golong pun tak boleh dah saya dengar timbalan presiden. Apa peranan menteri? Apa peranan menteri? Ya? Peranan menteri dalam undang-undang ni apa? Peranan menteri. Menteri ini adalah akan Tengok keluar ya. Dia akan bercakap tentang keselamatan di parlimen. No problem. Baik, jangan undang-undang. Ya, tidak, dia akan dijemput, dipanggil dari masa ke semasa berhubung dengan penguasaan maritim. Ya, Mat. Jadi no problem. Tidak ada masalah. Dan berhubung dengan yang tadi itu ialah lebih kepada dasar lah Yang Berhormat ya. Jadi kalau Yang Berhormat menyentuh tentang dasar, jadi saya tak dapat meneruskan sebab saya tidak mahu sahabat saya yang sudah bertahan daripada pagi tadi sampai sekarang ni untuk mendengar suatu perkara yang tidak termasuk dalam perbincangan kita pada hari ini. Jadi Datuk Pengurusi yang dikasihi, saya telah menyentuh hampir semua, termasuk bagan tadi yang menyebut bahawa sama ada ketua menteri termasuk ataupun tidak. Saya nak beritahu bahawa untuk Sabah dan Sarawak, pengurusinya ialah ketua menteri Sabah dan Sarawak, dan malah Eskom sekarang ni pun ketua menteri Sabah adalah pengurusi bersama. Jadi jangan mengambil sentimen Sabah dengan Sarawak itu untuk mencari undi ataupun menyerang undi kami yang dijangka menang besar di Sarawak nanti. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Pasal 1 hingga 14 jadi sebahagian daripada undang-undang. Datuk Pengurusi, boleh tak kita betulkan dari segi grammar Englishnya? Ya. Sebab dia ada implikasinya, iaitu di muka surat 27 dalam terjemahan Inggeris, explanatory statement. The proposed act also empowers the Prime Minister upon advice by the Council. Kalau di sini hanya tulis to declare certain area. Sama ada to declare certain areas ataupun kalau tak mau jadi plural, to declare a certain area in Malaysia as a security area. Jadi saya fikir dari segi bahasa Inggerisnya tak berapa betul, malah jelas tak betul Inggerisnya. Sila Yang Berhormat Menteri. Tak betul tu. Ini undang-undang tuan. Okey. Yang Berhormat, saya dah terang tadi tentang singular dan juga plural tadi. Jadi kalau sekiranya kita nak buat pindaan, Yang Berhormat kena hantar cadangan tersebut kepada speaker dan kita akan bincang pindaan tersebut. Ya, Yang Berhormat Menteri. Saya mohon mencadangkan iaitu bahawa rang undang-undang